Hari ini, dengan khutbah bertajuk Kasih Datang Daripada Tuhan, mari kita mempelajari firman Tuhan. Semasa mengambil jalan iman, kadangkala kita menyatakan kasih Tuhan hanya dengan bibir, tanpa memahami sepenuhnya betapa dalam, luas, dan besar kasih-Nya. Sudah tentu, ada juga orang lebih memahami dalam hati tentang kasih Tuhan. Namun, memandangkan mereka tidak memahami kasih Tuhan sepenuhnya, kadangkala iman mereka tidak berkembang. Jadi hari ini, mari kita mengambil masa untuk mempelajari firman Alkitab tentang kasih Tuhan. Ada cerita pendek tentang kasih Tuhan yang saya ingin kongsi dengan Anda. Antara orang Kristen di dunia yang pergi ke gereja, saya tahu ada orang pergi ke gereja untuk menjadi kaya. Atau, aku pergi ke gereja kerana jika aku selalu berdoa kepada Tuhan, Dia akan menyelesaikan masalah fizikal aku. Namun, Tuhan seringkali menjawab doa kita dalam arah yang sikit berbeza daripada jangkaan kita. Kita harus faham bahawa itu adalah untuk kebaikan kita. Ini ialah isi dalam sebuah artikel. Biar saya bacakan. Tajuk ialah, Terima kasih kepada Tuhan. Saya mahukan kuasa untuk berjaya, tetapi Tuhan memberikan saya kerendahan hati untuk belajar ketaatan. Saya minta kesihatan untuk melakukan kerja hebat di dunia, tetapi Tuhan memberikan saya penyakit agar saya dapat melakukan kerja yang lebih hebat. Saya minta kekayaan untuk hidup bahagia, tetapi Tuhan memberikan saya kemiskinan agar saya menjadi bijak. Saya minta penghormatan untuk menjadi orang yang dihormati, tetapi Tuhan menyukarkan situasiku agar saya menjadi orang yang memerlukan Tuhan. Berasa sunyi bersendirian, saya minta persahabatan duniawi. Tetapi Tuhan memberikan saya hati luas untuk mengasihi semua orang di dunia. Saya minta keseronokan duniawi untuk menikmati kehidupan. Tetapi Tuhan memberikan saya jalan untuk menggembirakan orang lain. Walaupun saya tidak menerima benda duniawi yang diminta, Tuhan selalu memberikan saya jalan kehidupan untuk mengumpulkan berkat di syurga. Terima kasih kepada Tuhan yang selalu memberi dengan murah hati. Dia berkata, saya mahukan kuasa besar untuk berjaya di dunia. Tetapi Tuhan merendahkan saya agar saya belajar ketaatan. Saya mahu mencapai kerja hebat di dunia, jadi saya minta kesihatan fizikal. Namun, Tuhan biar saya sakit agar saya menyedari makna yang lebih besar. Antara ahli-ahli kita, kadangkala saya mendengar kata-kata seperti, saya percaya Tuhan, tetapi mengapakah saya kesakitan? Saya percaya Tuhan, tetapi mengapakah saya sangat miskin? Namun, Tuhan ada kehendak yang mendalam dalam menciptakan kita. Menurut buku Kejadian, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar sendiri, bukan? Dalam buku Yohanes bab 5 ayat 17, Yesus berkata, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Memandangkan kita tidak tahu jalan mana yang harus diambil, kita hanya fokus pada realiti di depan mata dan berdoa, Tuhan, tolonglah biar aku menjadi kaya, atau Tuhan, tolonglah biar aku memegang kuasa yang besar. Alkitab memberitahu kita bahawa apabila kita minta Tuhan untuk benda duniawi seperti itu, kadangkala Dia merendahkan kita, meletakkan kita di tempat yang paling rendah dan tidak penting di dunia. Ada orang berkata, saya banyak berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan bukan tidak menjawab,
Dia selalu menjawab. Untuk kebaikan siapakah jawaban diberikan? Tuhan selalu menjawab doa kita demi kebaikan roh kita. Janganlah kita melupakan hal itu. Tuhan selalu mengambil berat dan mengasihi kita lebih daripada kita terhadap sendiri, serta menganggap kita sebagai segala-galanya. Kalian ialah segala-gala hidupku, segala sesuatu hidupku. Setiap kali Ibu Syurgawi menyatakan hatinya kepada kita, kita betul-betul perlu fikirkan kasih dan pengorbanannya. Benda syurgawi lebih hebat daripada duniawi. Tahta syurgawi lebih besar dan mulia. Tuhan datang ke bumi ini, kadangkala dicemuh, difitnah oleh pendosa, dan mengalami pelbagai jenis penderitaan. Apabila anak-anak belum menyedari, belum menanggalkan kenajisan duniawi, dan menyucikan diri daripada sifat duniawi melalui firman Tuhan, hidup menyimpang, mengambil jalan duniawi, dan bukan jalan ke syurga, mereka berasa sedih, berdoa, dan menunggu kepulangan anak-anak mereka. Untuk ini, kita harus selalu memberi kesyukuran serta kemuliaan kepada Bapa dan Ibu. Biar saya bacakan satu cerita lagi. Cerita ini buat kita berfikir, orang yang ada ibu bapa seperti itu dan dikasihi seperti itu adalah betul-betul diberkati. Biar saya baca secara ringkas. Di Amerika Serikat, ada seorang anak Korea diambil sebagai anak angkat oleh seorang wartawan yang bersara. Anak ini ada 2 orang abang dan seorang kakak Amerika. Mereka pandai belajar dan hidup jujur. Namun, anak ini berbeza. Dia ialah budak baik yang mendengar ibu bapa dan rajin belajar. Namun apabila dia membesar, dia menyedari bahawa hanya dia yang berambut hitam dan kulit kuning dalam keluarga. Lalu dia mulai tersesat. Dia tidak pulang ke rumah sampai larut malam, minum alkohol, berkawan dengan penjaga dan sering bergaduh. Namun bapa angkatnya tidak menegur dia tetapi menunggu dengan kasih dan sentiasa berdoa agar dia kembali. Pada suatu hari, anak itu menangis dan berkata kepada bapa angkatnya, "Kenapa warna kulit dan rambutku saja yang berbeza? Aku tidak faham kenapa dilahirkan sebagai anak yang tidak dimahu oleh ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Akhirnya aku datang jauh ke Amerika Syarikat, hanya diejek dan diasingkan oleh kawan-kawan. Aku betul-betul benci ibu bapa kandung. Aku tidak mahu hidup lagi." Selepas mendengar, bapa angkat itu berkata dengan lembut, "Anakku yang tersayang, kamu bukan anak yang dibuang. Kamu ialah anak kepada seorang ibu yang sangat hebat. Ibumu mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kamu." Lalu bapa angkat itu berkongsi cerita seperti berikut. Semasa Perang Korea, dia bekerja sebagai wartawan untuk tentera Amerika Serikat. Semasa pengunduran pada 4 Januari, tenteranya meninggalkan Seoul ke Daejeon. Semasa memandu melalui angin sejuk yang menggigit, pemandu tiba-tiba menjerit, "Oh, apakah itu?" dan menghentikan kereta. Di tepi jalan ada sebuah mayat wanita yang separuh bogel. Dia menggerekot dan memeluk sesuatu seolah-olah sedang memeluk harta yang berharga. Dia telah menanggalkan baju sendiri dan membalut anaknya, kemudian mati. Di dalam peluknya ada seorang bayi yang baru dilahirkan dan susah bernafas. Melihat kasih ibu itu, bapa angkat itu sangat terharu. Dia membina sebuah kubur untuk wanita itu dan membawa anak itu ke Amerika Syarikat sebagai anak angkat. Apabila anak itu mendengar cerita itu, dia duduk dengan senyap. Kemudian dia memasuki bilik.
Sejak hari itu, anak itu pun berubah. Dia rajin belajar, lulus dari sekolah perubatan, dan menjadi pakar bedah toraks. Dia menawarkan diri sebagai dokter tentera dan dihantar ke Korea. Apabila dia tiba di Korea pada musim sejuk, dia pergi ke kubur ibu itu yang diberitahu oleh bapa angkatnya. Di depan kubur ibu, dia menanggalkan pakaiannya dan melutut, menangis, dan berbisik kepada ibu sepanjang malam. Ibu pasti sangat sejuk pada hari itu. Ibu, inilah cerita itu. Dalam cerita ini, anak itu menyadari bahwa dia bukan hanya anak angkat, tetapi ibunya berusaha untuk menyelamatkan dia dan mati. Sesudah mengetahui kebenaran yang menyayat hati itu, dia menjadi pakar bedah yang hebat. Mula-mula, anak itu membenci ibu bapanya, namun apabila dia mengetahui kebenaran, dia menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang harus dibenci. Perang Korea makin sengit, jadi ibu itu mungkin berfikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya adalah menanggalkan semua baju sendiri dan membalut dia untuk mengekalkan suhu badannya. Perunturan itu berlaku pada bulan Januari, bukan? Bulan itu adalah paling sejuk di Korea. Dalam situasi itu, ibu itu mati dan menyelamatkan anaknya. Hal itu sama seperti Yesus Kristus mati di atas salib untuk menyelamatkan kita. Walaupun kedalaman kasih itu tidak boleh dibandingkan, ia sedikit sama. Bagaimanakah orang ini menjalani kehidupan sesudah itu dengan ingatan ibu yang mati untuk dia? Sudah tentu, dia akan menjalani kehidupan yang lurus dan memberikan sumbangan besar kepada masyarakat sebagai doktor yang hebat. Begitu juga, tanpa memahami atau menyadari pengorbanan bapa dan ibu rohani untuk anak, jika kita hanya memahaminya sebagai peristiwa pada 2000 tahun dahulu, kita akan menganggap pengorbanan besar Tuhan sebagai cerita atau cerita rakyat sahaja. Namun, sebenarnya bapa dan ibu kita datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Bapa mati teruk di atas salib. Kita harus ingat bahawa satu-satunya sebab Tuhan hidup seperti itu adalah untuk menyelamatkan kita. Saya berharap semua saudara-saudari Sion berkongsi dengan jiran-jiran kasih yang diberikan Bapa dan Ibu Syurgawi kepada kita. Sebab itulah, Rasul Paulus berkata melalui buku 1 Korintus bab 13 bahawa ahli-ahli keluarga syurgawi harus selalu ada iman dan harapan. Namun, yang terutama sekali ialah kasih, bukan? Dia menekankan kepada orang kudus gereja awal dan semua orang kudus pada zaman ini yang mempercayai Tuhan bahawa elemen yang paling penting dalam iman ialah kasih. Mari kita baca buku 1 Korintus bab 13. Buku 1 Korintus bab 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan cadang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahsia dan memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Alkitab jelas mengajar kita bahawa iman dan harapan kita adalah sia-sia apabila kita mengecualikan kasih daripada kehidupan iman.
Teruskan dengan ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Semua nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan mungkin lenyap apabila masa berlalu. Namun, ada sesuatu yang dapat kita bawa sampai akhir bahkan ke syurga. Itulah kasih. Bukankah kerajaan Tuhan kerajaan kasih? Alkitab mengajar kita bahwa kasih kekal wujud. Tertulis bahwa masa akan tiba apabila semua milik kita akan lenyap. Namun kasih tidak akan berakhir, ia kekal wujud. Kita pergi ke ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga-tiga ini ialah bagian penting dalam iman kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa? Kasih. Mari kita lihat kasih ini dalam buku Lukas bab 10 ayat 25. Buku Lukas bab 10 ayat 25 tertulis, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merompaknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dalam perumpamaan ini, ada makna rohani yang dalam. Bukankah kita harus dapat berkongsi kasih Tuhan dengan semua orang di dunia, semasa hidup di dunia ini? Jadi, apakah itu kasih rohani? Sudah tentu, kasih rohani ialah kasih yang membimbing manusia yang ditakdirkan mati kepada kebenaran kehidupan. Sama ada kasih rohani atau kasih fisikal, Yesus suruh orang Kristen melayani dengan kasih yang telah kita belajar daripada Tuhan. Ini ialah ajaran perumpamaan Yesus, bukan? Imam ialah orang yang mengetahui ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan dengan baik. Orang Lewi juga sama dengan imam, karena semua imam datang daripada suku Lewi. Kedua-dua orang ini berilmu tentang hukum, tetapi mereka tidak menolong.
Daripada cuba menyelamatkan roh Nazak, mereka lebih mementingkan muka sendiri dan berfikir, jika aku melibatkan diri dengan orang seperti ini, adakah kehidupan harianku akan terganggu? Seperti itu, mereka tidak banyak mengambil berat tentang kematian orang itu. Namun, orang Samaria berusaha untuk menyelamatkan orang itu dalam perjalanan. Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia? Yesus menyedarkan kita bahwa orang yang mengasihani, yaitu orang yang mengamalkan kasih, adalah betul-betul jiran. Kita juga harus berbuat demikian. Sebab itulah kita harus bersungguh-sungguh menginjil. Walaupun betul-betul ada situasi seperti itu, daripada berlalu sahaja, Tuhan menyedarkan kita bahwa kita harus berusaha untuk menyelamatkan nyawa satu orang seperti orang Samaria yang baik, bukan? Semua peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan adalah berharga. Semua harus dipatuhi. Namun, Alkitab menegaskan secara berterusan bahwa tanpa kasih, semuanya adalah sia-sia. Kita harus memahami kasih yang telah kita terima daripada Bapa dan Ibu, serta kasih yang Tuhan tunjukkan di atas salib. Kita anak-anak syurgawi berdosa di syurga, dibuang ke bumi ini, dan terpaksa mati. Namun, kini kita berada dalam kedudukan yang mulia dan dapat mengharapkan syurga melalui darah penebusan yang mahal, bukan? Janganlah kita salah faham bahawa kita memahami Alkitab dan memasuki kebenaran perjanjian baru disebabkan kebijaksanaan dan pemahaman sendiri. Bukankah kita dijemput ke majlis kasih dan belas kasihan yang dikurniakan oleh Tuhan? Kita harus sentiasa ingat rahmat itu dan jangan sekali-kali lupa. Apabila anak yang terselamat dalam perang Korea itu mendengar bagaimana dia dijadikan anak angkat, dia menyadari bahawa ibunya mengorbankan diri untuk menyelamatkan dia. Dia pergi ke kubur ibu dan berkata, pada malam ibu berusaha untuk menyelamatkan aku, ibu lagi sejuk daripadaku pada malam ini, bukan? Berdiri di depan kubur, dia menanggalkan pakaiannya seperti ibu, merasai penderitaan yang tidak dapat ditahan bahkan sesaat pun pada musim sejuk. Selepas menyadari bagaimana ibunya menyelamatkannya, betapa dia bangga dengan ibunya. Apabila kita melihat pengorbanan salib pada 2000 tahun dahulu dan semua yang diajar dalam Alkitab tentang pengorbanan Tuhan sepanjang 6000 tahun, kita tidak boleh menganggap remeh kasih Tuhan. Mari kita lihat buku 1 Yohanes bab 4 ayat 7. Bab 4 ayat 7 tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih, bagaimana? Kasih itu berasal dari Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Inggris, frasa ini dijelaskan sebagai kasih datang daripada Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahawa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Berfikir, bagaimanakah Tuhan mengasihi kita? Kita juga harus menyelamatkan saudara-saudari seperti orang Samaria yang baik. Janganlah jadi seperti orang Lewi atau imam itu.
Semua ahli gereja Tuhan harus dapat sentiasa berkongsi kasih Tuhan dengan semua orang di dunia. Setiap orang yang kita temui, sama ada di rumah, masyarakat, ataupun di gereja. Pikirkanlah Tuhan, serta pengorbanan Bapa dan Ibu untuk menyelamatkan kita yang akan mati jika kita dibiarkan sendirian. Memandangkan tiada jalan lain untuk menyelamatkan kita, pikirkanlah jalan salib yang diambil oleh Tuhan. Saya harap kita tidak menjadi orang bodoh yang berpaling, melupakan, atau mengkhianati kasih Bapa dan Ibu, serta menjadi anak Sion yang mengikuti jalan kasih yang hebat itu dengan mereka. Seperti yang saya bacakan tadi, apabila Anda berdoa kepada Tuhan, janganlah berfikir, kenapa Tuhan tidak cepat menjawab doaku? Tuhan menjawab setiap doa. Tuhan selalu mengasihi kita, jadi Dia sentiasa menjawab doa kita ke arah yang mana kita dapat menerima berkat kerajaan syurga pada akhirnya. Kita mungkin mahukan kuasa dan kekayaan duniawi. Namun, Tuhan menjawab doa kita dengan kurnia yang disebut kerendahan hati. Ini kerana Dia sangat sayang kita. Buku 1 Yohanes terus menjelaskan kasih Tuhan terhadap kita. Mari kita lihat ayat 16. Bab 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, kerana sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi kerana Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kerana barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Apabila bilangan ahli keluarga Sion yang dikasihi bertambah dan gereja berkembang, kadangkala saya risau dan berfikir, bagaimana jika kasih Tuhan dalam kita menjadi tawar? Sama ada ahli kita banyak atau tidak, anak-anak syurgawi harus patuh sepenuhnya perintah kasih yang diberikan Tuhan dan mengamalkannya. Kita juga harus menyampaikan kasih Bapa dan Ibu kepada semua manusia di dunia. Saya berharap di mana sahaja Anda, sama ada di rumah sebagai ahli keluarga, di gereja sebagai ahli gereja, atau dalam masyarakat sebagai ahli masyarakat, anak-anak Tuhan akan menonjol sebagai kasih. Ini kerana tertulis bahawa kasih berasal daripada Tuhan. Jika kita sentiasa ada hati kasih, kita boleh berkata bahawa itulah bukti Tuhan sentiasa bersama dengan kita, bukan? Marilah kita melayani saudara-saudari di Sion, ahli keluarga, rakan sekerja, kawan, dan semua kenalan kita dengan kasih. Saya betul-betul harap mesej ini dapat didengar di setiap penjuru bumi. Anak-anak syurgawi yang diajar oleh Tuhan An Sang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru betul-betul ialah anak-anak yang menyinari kasih di mana-mana dan kemana sahaja mereka pergi di seluruh dunia. Hukum adalah penting, perjanjian baru juga penting. Semua adalah penting. Namun, apa yang paling penting ialah kasih yang berasal daripada Tuhan. Bukankah tertulis di dalam Alkitab bahawa kita tidak boleh membenci saudara-saudari?
Mungkin ada ahli di sekeliling yang perkataan dan perbuatannya buat kita kurang selesa. Namun, kita harus menyadari bahwa gaya hidup kita adalah berbeza. Atas prinsip besar, kita ialah anak kepada satu bapa dan satu ibu di Sion, saudara-saudari yang bapa dan ibu korbankan untuk menyelamatkan. Semua ahli keluarga Sion harus bersatu minda serta bersungguh-sungguh menyelesaikan penginjilan. Hari ini, saya ingin minta Anda sekali lagi supaya menjadi anak-anak syurgawi yang hebat. Berharap agar semua anak kerajaan syurga sentiasa menyinarkan kasih di rumah, gereja, dan masyarakat. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.